Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada pasukan FG Kampus Sultan Abdul Halim membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bimbingan instruksional. Bimbingan instruksional dijalankan di IPG Kesah pada 12 hingga 13 Julai 2020 secara bersemuka. Seterusnya pada fasa kedua dijalankan secara bersemuka dan dalam talian. Seramai 20 orang pensyarah terlibat dan juga 5 orang guru besar, 5 orang guru mata pelajaran, 3 orang SIC dan wakil daripada JPN. Okey, fasa 3 bermula pada Oktober 2020. Ahli kumpulan kami iaitu terdiri daripada Dr. Muhammad Ziri, saya sendiri Rohani binti Abdullah dan juga Tuan Syed Ahmad Ezhar, dan guru besar terlibat Encik Muhammad Zairi, Cikgu Mata Pelajaran, Cikgu Rosti, Cikgu Siti Zainab, Cikgu Sarita dan Cikgu Zainun. Kami melaksanakan bimbingan instruksional di Sekolah Kebangsaan K. Johari. Proses bimbingan instruksional kami merujuk kepada kitaran bimbingan instruksional yang disarankan oleh James Knight dalam bukunya The Impact Cycle yang melibatkan 3 kitaran: Identify, Learn dan Improve. Lawatan pertama kami laksanakan pada 14 Oktober 2020 dengan menggunakan kitaran Identify. Kami merujuk kepada model bimbingan instruksional IPG di mana kami perkenalkan konsep learning partner ataupun partnership, rakan pembelajaran ataupun rakan kongsi, dan kami bina repo antara guru besar dah kami dah kenal dan juga guru mata pelajaran dan juga guru penolong kanan 1. Okey, seterusnya pada lawatan kedua iaitu pada 28 Oktober kami masih lagi menggunakan kitaran Identify. Pada waktu ini kami menggunakan konsep untuk mengenal pasti realiti semasa yang dihadapi oleh guru-guru mata pelajaran dan juga berusaha untuk memastikan untuk menetapkan matlamat dalam proses bimbingan instruksional ini. So antara proses mengenal pasti dan menerangkan strategi PDP, kami mula perkenalkan kepada guru-guru mata pelajaran berkaitan proses unpack dan repack, iaitu proses merungkai dan merangkai DSKP ya. So kita menggunakan konsep kejelasan di sini. So kita perkenalkan tentang model KPPB IPGM. Itu melibatkan proses merungkai dan membina backward design. Seterusnya kita membina pelan pembelajaran bermakna iaitu menjawab bagi soalan where to. Pada awalnya peringkat learn ini iaitu melibatkan pemodelan dan juga senarai semak di mana kami membincangkan bagaimana guru-guru sekiranya hadapi masalah untuk menerangkan sesuatu topik pengajaran, kita boleh menggunakan sama ada kita menggunakan video atau menggunakan YouTube yang berkaitan. Sekarang ni banyak dalam cikgu YouTube kan, kita boleh gunakan bahan-bahan digital ataupun kita boleh jadikan pensyarah sendiri sebagai co-teaching ataupun kita boleh memanggil guru-guru pakar ke sekolah untuk berkongsi bagaimana untuk kita memahamkan sesuatu topik yang kita rasa agak lemah. Okey, di kitaran learn juga di sini kita akan tengok bagaimana proses bimbingan instruksional berlaku antara guru dan juga pensyarah ya. Di sini saya tunjuk video. Proses menentukan the big idea ya antara 4 guru mata pelajaran di mana pensyarah mula setelah semua guru-guru mata pelajaran merungkai kurikulum masing-masing, merungkai sukatan pelajaran masing-masing. So kita nak cuba membina satu big idea yang dipersetujui bersama. Okey, kita tengok video ni Yes. Haiwan apa betul saya faham macam Okey, dalam video ni sebenarnya kita menerangkan bagaimana seorang guru sains dia boleh jadi anchor ataupun di peringkat sekolah kita gunakan konsep dia sebagai tuan rumah dan rakan-rakan lain sebagai tetamu untuk kita tengok bagaimana dia boleh gabung jalin antara mata pelajaran. So guru ini pada awalnya dia melihat macam sesuatu yang agak sukar dengan konsep KPPB, tapi apabila kita adakan lawatan kedua, perbincangan demi perbincangan melalui grup WhatsApp dan juga telefon, akhirnya guru ini jelas dan akhirnya kita nampak dia boleh menjadi anchor kepada proses rungkai dan rangkai, unpack dan repack untuk kursus-kursus 4 mata pelajaran ini. Okey, setelah proses menjana idea, mensintesis
idea daripada pelbagai disiplin, sama ada dari segi mata pelajaran sains, matematik, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Akhirnya terbentuklah satu TBI. The big idea iaitu mereka bersetuju untuk membentuk satu idea bersama yang dikongsi bersama, iaitu lestarikan bumi kita. Di sini proses gambar rajah Venn yang kita tunjukkan di sini, bagaimana guru sains tadi berusaha untuk memastikan guru mata pelajaran sukat standard pembelajaran dalam matematik, standard pembelajaran dalam BI dan juga bahasa Melayu boleh gabung jalin dengan mata pelajaran sains dengan menggunakan TBI lestarikan bumi kita. Yang akhirnya mereka berhasrat membentuk produk akhir sebagai kolam impian. Sebenarnya kami juga membincangkan tentang RPH daripada template yang guru keluarkan daripada RPH. RPH ini merupakan RPH yang mereka guru-guru ini sedia seperti biasalah, kami tak suruh buat satu yang baru, kita keluarkan saja daripada RPH yang mereka dah buat. Dan kita kena pasti apa sebenarnya yang telah cikgu-cikgu rancang. Saya agak terkejut jugalah, kami pasukan RPG Kisah di sekolah ini juga agak terkejut bagaimana guru sains tadi daripada awal kita buat perbincangan, daripada perbincangan yang pertama, perbincangan melalui WhatsApp dan telefon, akhirnya dia boleh buat satu pendekatan menggunakan pendekatan modular non-linear. Dia melihat dengan konsep TBI tadi, dia boleh mengaitkan pelajar-pelajar dia daripada topik awal sehingga topik yang ada sekarang. So dia nampak dia boleh buat satu penggabung jaringan dalam subjek dia sendiri. Okey. Seterusnya kita tengok guru mata pelajaran bahasa Melayu pun sama, dia menggunakan kaedah modular linear, mengambil satu yang dia mengajar pada waktu ini dan juga bahasa Inggeris. Okey. So akhirnya kami dapat membina satu borang template KMR yang lengkap yang menggabungkan antara empat-empat mata pelajaran. So di sini kita masukkan hasil pembelajaran melibatkan empat-empat mata pelajaran dan kita membentuk kefahaman, iaitu kefahaman understanding untuk empat-empat mata pelajaran, membentuk satu the big idea, lestarikan bumi kita, dan kita membina essential question untuk digunakan bagi setiap guru mata pelajaran. Okey, daripada hasil pembelajaran dikeluarkan pengetahuan dan kemahiran yang guru-guru kena kuasai. So dikeluarkan sinilah dari segi kemahiran dia TP. So kita minta guru-guru kena pasti apakah TP 6, TP yang paling tinggi bagi setiap mata pelajaran. So mereka baru faham konsep ini dan mereka sebenarnya baru melihat apa yang selama ni dia orang guna. Dia orang guna untuk TP 1, 2 dan 3 untuk memastikan pelajar capai tak capai. Tapi untuk konsep KPPB, kami train mereka untuk melihat yang lebih tinggi. Apa hasrat yang utama, yang paling tinggi tahap penguasaan. Lepas tu kita bimbing untuk capai ke arah itu. Untuk peringkat 2, bukti pentaksiran, ada projek kumpulan untuk membina kolam impian dan evidence dari segi pemerhatian dan senarai semak. Okey, peringkat 3, plan pembelajaran way to. Di sini kami jelaskan satu persatulah bersama guru mata pelajaran supaya dia nampak ke arah mana sebenarnya pengajaran yang dilaksanakan setiap kali mereka mengajar. Contoh where, ke mana arah tuju, kita fokus balik perbincangan kepada hasrat pembelajaran awal tadi. Dari segi hook, menarik minat pelajar. So murid berpeluang merancang dan melaksanakan projek kolam impian dalam versi murid. So kat sini konsep 6C dapat kita terapkan. Equip, membantu murid meneroka dan mengalami idea utama. Menyediakan kemahiran yang pelbagai kepada murid dengan menggabung jalin 4 mata pelajaran, iaitu merujuk kepada DSKP. Seterusnya, rating. Menyediakan ruang dan peluang. Semua murid terlibat secara langsung dalam proses PDP. Murid berpeluang membuat imajinasi terhadap kolam impian yang dikendaki. Evaluate. Yang ni saya nampak sangat menarik kat sini. Murid diberi peluang menilai kerja mereka dan implikasi. So murid menilai dalam kalangan mereka tentang projek kolam impian dan berkebolehan berhujah untuk mempertahankan idea. Sebab kat sini projek kumpulan dia ada proses perbentangan. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok apa yang dia telah lakukan semasa proses PDP dijalankan. Talent itu sesuai dengan pelbagaian kebolehan dan latar belakang murid. Secara umumnya sebenarnya sekolah ini majoriti dalam kumpulan dalam kategori B40. So pelajar sekolah ini pun seramai 300 lebih saja, guru ada 42 orang. So kita boleh tengok bagaimana guru mata pelajaran 4 orang guru mata pelajaran ini menggunakan konsep talent dan akhirnya organize, melibatkan murid secara maksimum dan berkesan. Setiap ahli kumpulan diberi tugas dan peranan untuk melengkapkan projek. Ini antara yang telah kami melihat dan membimbing guru sehingga guru memahami konsep
KPPB yang nak dilaksanakan dalam proses PDP untuk kita atasi dua problem utama daripada Big Four tadi, masalah tingkah laku murid dan juga dari segi strategi pengajaran. Seterusnya kita masuk kepada peringkat kitaran ketiga, iaitu kitaran improve, iaitu peringkat meningkatkan. Sebenarnya proses kitaran improve ni berlaku di semua peringkat. Di peringkat sebelum PDP, masa buat persediaan, masa peringkat kita kena pasti, masa kita guru-guru menyediakan RPH semasa melaksanakan PDP dan proses semasa selepas. Okay? So improve ini berlaku sebelum, semasa dan selepas PDP dijalankan. Di sini kita tengok bagaimana proses pelaksanaan PDP di peringkat pelaksanaan tadi semasa improve peringkat semasa, di mana guru-guru menggunakan konsep KPPB yang dirangka di dalam perancangan backward design, iaitu kat masa tu lawatan kami yang ketiga ya. Kami cuma buat 3 kali je lawatan ke sekolah untuk memastikan pelaksanaan bimbingan instruksional KPPB dilaksanakan di sekolah Kejo hari ini. Itu pada 4 November. Terus kita tengok di sini bagaimana guru telah dapat mengawal pelajar dengan pelbagai aktiviti yang pada asasnya agak menarik lah. Sebab majoriti pelajar ni bukanlah pelajar cemerlang di Sungai Petani, sebab sekolah ni merupakan sekolah tinggi bandar. So di sini kita tengok berlaku evaluate tadi ya, di mana murid-murid yang ada dan juga dia boleh memberi komen ataupun memberi pandangan terhadap kolam impian yang disarankan oleh pelajar ini, oleh murid ini. Okay, murid diberi peluang untuk menganalisis maklumat. Ini guru bahasa Melayu, dia bagi gurindam. So setiap murid memberi hujah kenapa kesilapan berlaku pada gurindam ini. Dan saya tengok sangat bagus, dia merangsang murid untuk mensintesis maklumat yang ada dalam petikan. Seterusnya kita tengok aktiviti yang tadi, aktiviti secara individu. So sekarang ni secara berkumpulan, murid merancang susun atur dan menentukan kedudukan pokok hiasan yang sesuai, dikaitkan dengan mata pelajaran matematik, mata pelajaran sains, sebab nak bina kolam impian memerlukan susun atur bahan-bahan, apakah bahan-bahan yang diperlukan. So mereka merancang apakah sebenarnya kolam yang mereka impikan kalau melihat pada kolam yang ada di sekolah yang terbiak ini. Okay. Tengok bagaimana mereka telah lakukan proses kolaboratif dalam kumpulan antara murid yang berkaitan, murid berkenaan. Di sini proses mengenal pasti sumber, sebab dalam mata pelajaran sains yang diharapkan mereka mengenal pasti asas-asas bahan yang diperlukan untuk membina kolam. So di sini mereka catatkan bagaimana mereka berfikir untuk memastikan kalau ada batu mesti cantik, batu kena cat, pagar mesti ada pagar untuk keselamatan, mesti ada kura-kura meriahkan kolam, ikan mencantikkan kolam, bunga untuk kelihatan cantik. So di situ kita tengok sebenarnya murid-murid dah mula mengaitkan situasi yang dia nampak dengan situasi yang dia belajar dengan situasi sebenar. Okay, setelah mereka buat aktiviti di luar bilik darjah, aktiviti outdoor, mereka masuk ke bilik kelas, mereka berbincang bagaimana untuk lengkapkan kolam tadi. Jadi proses kolaboratif melengkapkan antara satu sama lain dalam kumpulan, kreativiti, berlakunya proses komunikasi, boleh menyelesaikan citizenship berlaku kat sini. Maksudnya murid-murid cuba menyelesaikan masalah di dunia sebenar, sebab kita kaitkan dengan dunia sebenar tu maksud kolam mereka yang terbiar di sekolah itu, untuk memastikan kolam yang akan mereka bina dari segi kolam impian tadi dapat dimanfaatkan semula. So kat sini saya nampak dari segi mereka berbincang sangat menarik. Di sini kita boleh lihat bagaimana murid-murid ini telah petah berhujah. Okay. Pada awalnya bila kami bersama dengan 3 orang kami pasukan memerhati daripada jauh dan sekali-sekala kami masuk dalam kumpulan, kami melihat sebenarnya pada awalnya mereka agak malu-malu untuk berhujah. Tapi apabila kita tengok dari segi pembentangan kumpulan, nampak ada perubahan. Okay? So kita tengok bagaimana refleksi guru daripada proses pengajaran yang telah mereka laksanakan. Kita tengok video Cikgu Sarita. Saya Sarita dari SK 7 hari. Saya adalah guru bahasa Inggeris sini. Saya telah didedahkan tentang deep learning oleh pensyarah, para pensyarah yang membimbing kami 4 orang cikgu subjek keras di kelas tahun 4. Bila mula didedahkan tentang deep learning ni agak it's not
not that clear, tak jelas. Tapi bila dah mula buat lesson note dengan collaboration dengan cikgu-cikgu subjek lain, saya rasa saya dapat satu gambaran jelas lah, especially bila buat lesson bersama-sama dengan cikgu sains, maths dan juga bahasa Melayu. Saya kenal pasti kat mana lacking dalam lesson saya, kat mana saya di mana murid lebih perlukan apa, what is their need, apa yang mereka perlu, apa yang saya perlu tambah untuk jadikan lesson saya seperti yang diberitahu lebih bermakna. Satu tajuk yang sama tapi kita bersama-sama mendalaminya. Sebenarnya bukan murid je yang mendalami subjek tersebut, cikgu-cikgu juga. Bila cikgu sains ajar, kami dapat benda baru. So ini deepen even the teachers knowledge about certain topic. So saya rasa ini sangat berguna untuk kami. Harap kita continue program ni dan juga kita kenalkan dekat cikgu-cikgu lain supaya semua boleh tahu. So thank you very much for giving us a clear picture of what will happen in future. Thank you. Okay, di sini kami ingin berkongsi dengan rakan-rakan di luar sana media perbincangan yang kami gunakan. Walaupun 3 kali kami melawat sekolah, tapi kami menggunakan beberapa media perbincangan, iaitu kami menggunakan Google Classroom untuk menyimpan bahan-bahan perbincangan dan juga gambar-gambar yang sesuai. Yang kedua, kami menggunakan Google Meet. Kami juga menggunakan WhatsApp, telefon dan bersemuka. Sebab tempoh lawatan pada bulan Oktober yang lepas hingga pada bulan November, tempoh itu tempoh PKPP pemulihan. So di IPT sendiri, kami bertiga juga sentiasa mengadakan perbincangan untuk memastikan apa yang kita bimbing guru-guru di sekolah menarik minat guru dan memberi satu impak kepada proses PDP dan akhirnya dapat menjana kemajadian murid yang berkualiti dan guru yang kompeten. Okay? Ini antara proses-proses kami memulakan menggunakan grup WhatsApp, bagaimana respon cikgu yang kami letakkan di sini. Seterusnya untuk peringkat kitaran improve, iaitu peringkat akhir di segi tindakan, kami mengadakan satu perjumpaan secara maya dengan menggunakan Google Meet pada 14 Jun yang lepas untuk membincangkan tentang bimbingan kedua yang kita akan lakukan. Kami sebenarnya agak terkejut dan bersyukur dengan bagaimana 4 orang guru yang kita telah latih tadi mula kempen dan kita tambah lagi 2 orang. So kita akan dapat untuk bimbingan kedua yang kita dah rancang dengan guru-guru ini, kita akan cuba laksanakan sama ada dalam bulan September ataupun bulan Oktober seperti yang lepas lah. Sekian. Terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses pembikinan video dan juga proses pelaksanaan KPPB BI di Sekolah K. Johari. Sekian, terima kasih.